yang amat diraihkan Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad Marzuq Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk masuk ke dalam Dewan. Hari ini Alhamdulillah kami berjaya mengadakan majlis graduasi haflah takrimi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tahun lepas setelah kita buat majlis haflah takrimi, 20 orang pelajar berjaya mencapai misi mereka hafiz 30 juzuk Quran dalam tempoh setahun atau kurang. Dan luar biasanya pada tahun ini, subhanallah, kita berjaya melihat anak-anak para pelajar Akademi Al-Quran Amalillah, mereka berjaya capai misi mereka 100 orang. Ya, sebenarnya kita nak buat belum tahun lepas. Semua persiapan tu dah diatur, tapi oleh kerana COVID, bencana yang menimpa seluruh dunia, kita terpaksa tunda. Dan hari ini pun nak kirakan bukanlah suatu suasana yang sangat kondusif, tak boleh, sebab kita berada dalam suasana masih lagi kawalan SOP COVID yang serius. Saya juga minta maaf banyaklah, khususnya kepada ibu bapa yang datang lebih daripada ahli keluarga yang tak dapat masuk, kerana ruang yang ada dalam ni dia sangat terhad. Dan juga sebahagian yang lain yang datang, ada tetamu daripada tahfiz lain yang datang, dan ada beberapa pihak lain yang datang untuk sama-sama melihat dan menyaksikan pencapaian akmal ini, tapi mereka tak dapat bersama ke dalam Dewan kerana masalah penjarakan SOP. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Marzuq Syari dan seluruh yang datang ke majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua bakal dianugerahkan keberkatan dan kemuliaan di majlis mulia terhadap penghafaz dan penjaga kitab Allah, kalamullah Al-Quranul Karim, insya-Allah. Akmal yang telah pun berjaya menyempurnakan janji mereka untuk menamatkan hafazan Al-Quran 1 tahun atau kurang. Ada yang mencipta rekod yang sangat hebat. Ada anak yang mencipta rekod dalam tempoh 81 hari menyempurnakan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Tapi kita perkasakan untuk tujuan mempertingkatkan kualiti yang sangat ketat. Selain sabak, sarki, manzil, mukhtar khatam dan tathbit, yang menyebabkan sebahagian anak menangis untuk boleh menyempurnakan keseluruhan sistem. Namun dalam tangisan, mereka mencipta kejayaan. Mereka tetap boleh membuat ciptaan rekod dalam tempoh yang singkat menjadi penghafaz Al-Quran yang berjaya, insya-Allah. Saya merasa sangat gembira melihat kanak-kanak yang dah mampu menghafaz 30 juzuk dalam masa tadi yang paling cepat 3 bulan lebih. Saya rasa itu ada satu pemberian Allah Taala. Kalau boleh kita cungkir bakat-bakat kita ni supaya dia boleh pergi level yang lebih tinggi, memahami dan mengamalkan dan mengambil mutiara-mutiara daripada Al-Quran. Seterusnya dia melaksanakannya, mengintegrasinya dalam Al-Quran itu bukan sahaja di dalam kehidupan dia, tetapi di dalam sistem menyebarkan nur Allah, menyebarkan Al-Quran di seluruh muka bumi. Untuk pengetahuan semua, UC-Tati menawarkan program Fast Track SPM ditujukan khas kepada pelajar-pelajar ma'had tahfiz dan juga pelajar-pelajar sekolah madrasah atau pondok. Urusan peperiksaan SPM diselia sepenuhnya oleh Tafizki dan program tasmid berterusan yang dipantau oleh Badan Bertauliah. InsyaAllah akan lahir suatu generasi baru, iaitu generasi Al-Quran yang akan mengagungkan falsafah dan budaya hidup Islam di masa-masa akan datang. Ini bukti bahawa pada saya sekolah yang berintegrasi dan juga
disambut baik oleh masyarakat, dan yang paling penting melahirkan para hufaz dengan model silibus yang sangat berkesan sehingga dalam tempoh singkat para pelajar ini dah boleh menghafal Al-Quran. Ini satu penghormatan dan kejayaan yang sangat saya banggakan. Saya pengalaman tak pernah jumpa. Paling lama pun setahun, paling singkat ada 2 bulan lebih, dan kebanyakannya dalam tempoh setahun itu dah mereka boleh menyelesaikan hafazan Al-Quran. Ini satu permulaan yang baik daripada pelajar-pelajar yang mempunyai ketekunan menghafaz Al-Quran ini, akan menjadikan mereka lebih senang untuk berdepan dengan dunia pelajaran yang lebih mencabar. Saya amat berkeyakinan bahawa Akmal bakal melahirkan bukan sahaja pelajar-pelajar yang hafaz Al-Quran semata-mata, tetapi di kalangan mereka ini juga akan menjadi profesional yang hafiz. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalan itu nampak sukar dan payah, bagi semua manusia mengatakan itu sebuah kepayahan dan kesukaran, tetapi kalaulah Allah ingin memberikan kemudahan, ianya tidak mustahil untuk diberikan oleh Allah kepada kita semua. Berjumpa dengan sebahagian daripada pelajar yang sangat luar biasa kecemerlangan bila dia mengunjungi pejabat saya pada minggu lalu. Bila saya tebuk bacaan-bacaannya luar biasa. Saya tak sebut pun surah apa, saya baca je ayat, minta suruh dia sambung, dia boleh sambung. Saya balik pula ke tengah-tengah Al-Quran, baca pula di tengah-tengah Al-Quran pun dia boleh sambung. Seakan-akan dia komputer kepada Al-Quran, seakan-akan dia ensiklopedia kepada ayat-ayat Al-Quran. Inilah mukjizat yang luar biasa yang diwariskan kepada Nabi Muhammad kepada kita sampai ke hari ini. Dan luar biasa juga bagaimana anak tuan-tuan sehingga boleh menghafal ayat-ayat yang sukar dan payah untuk dihafal itu dalam keadaan yang sangat luar biasa ingatannya. Semuanya ini adalah merupakan peluang dan ruang yang Allah izinkan kepada kita untuk mengecapi nikmat mukjizat Al-Quran ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah replika Quran di mana ini merupakan juga amanah yang diberi kepada anak-anak kita, dan kita persilakan adik Asma, satu simbolik di mana mereka ini menetapkan satu sasaran 1 tahun dan kurang daripada itu untuk mereka ini menjadi hafiz dan juga hafizah Al-Quran, dengan kita mensasarkan anak panah itu ke target 365 hari. خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني وترقصت طربا لكم أشجاني اليوم قطف ثمار خير قد مضى اليوم حفلة حفظ. Majlis convocation untuk graduan Akmal cukup membanggakan. Ini kali kedua saya datang. Kali pertama tu sebagai anak tak graduasi lagi, itu pun sudah cukup membanggakan. Kali ini penambahbaikan yang saya rasa 2 kali lah juga menitiskan air mata, dan saya terlihat anak saya adalah sebahagian daripada produk Akmal ini, menjadikan satu kebanggaan lah. Jadinya ini satu sokongan yang perlu dokongan juga kepada penginfak-penginfak, kepada tuan-tuan yang sudi menjadikan anak hafiz dalam setahun. Dan anak saya Alhamdulillah Muhammad Zaidan dapat menyempurnakan dalam tempoh 9 bulan. Sebab kata pepatah ada menyebut umur muda ni seperti mana mengukir di atas batu, maknanya pengekalannya, mudah ingatannya lebih kuat. Memang kadang-kadang anak lagi nak khatam, lagi rasa malas, lagi rasa pening kepala. Tak sedikit juga mak bapak yang support untuk datang memujuk, kan, memberi motivasi. Dah jadi pakar motivasi dah. Berkali-kali datang untuk memberi sokongan padu yang tidak berbelah bagi ayah dan ibunya, umi dan abinya, supaya dapat menghabiskan sehingga ke penghujungnya. Kita merasa bersyukurlah dengan anugerah yang diberi oleh Allah, dan kita berbanggalah dengan apa yang telah dicapai oleh anak saya. Dan insya-Allah semoga boleh diteruskan oleh adik dia dan juga sahabat-sahabat dia yang lain lah. Terima kasih dekat Ustazah sebab telah tasbih saya. Dekat Mudir Mujram Musyif Akmal. Akmal. Kita kena ambil perhatian, kita kena dari segi perkembangannya dari semasa ke semasa kita kena sentiasa ikutilah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Allah telah pilih kami untuk menyambung pelajaran anak-anak kami dalam bidang Al-Quran dan hafal Al-Quran di Akmal. Walaupun sebelum ini pernah ke tahfiz lain, tapi kami dapati sistem Akmal sangat istimewa dan sangat unik untuk anak-anak kami. Alhamdulillah Ahmad Lutfil Hadi telah selesai khatam 30 juzuk dan adiknya Adam Wafi insya-Allah akan menyusul. Putus asa itu memang biasa bagi kanak-kanak sebab jiwa dia memang masih jiwa bermain. Tapi sebagai ibu bapa kami cuba yang terbaik, doa dan minta pada Allah supaya mudahkan perjalanan anak-anak kami. Tapi menangis, merajuk tu memang ada sebab mereka masih jiwa kanak-kanak. Tapi kami ibu bapa hanya berdoa dan memberikan sokongan lagi lah dan motivasi. Gembira, seronok dah dapat CJ khatam. Panggilkan mak ayah. Pernah tapi kita tak usaha lah. Nak kejar kawan-kawan semua. Dan saya sebagai ibu sentiasa beri dia nasihat dan kadang-kadang bukannya nasihat saja, marah. Di samping itu ada marah untuk motivasikan dia. Dia kadang-kadang ada juga dia punya time down. Dia memang ada kena puji sikit, macam adik bagus. Dan kalau ikutkan dia macam tak boleh lah, susah lah. Tapi kita sentiasa akan memberi semangat-semangat, kata semangat dekat dia lah. Specialnya tahun ini, kalau graduasi tahun lepas kita raikan pelajar kita yang berjaya khatam dalam masa 5 bulan. Pada tahun ini, kita ada anak sulung Emperor Syahadah kita yang berjaya dengan jayanya membaca 30 juzuk Al-Quran dan kita dah ada model Emperor Syahadah dan kejayaannya begitu membanggakan sekali, modelnya cukup dan memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang lain untuk turut sama merangkul gelaran Emperor Syahadah ataupun Syahadah Tahfiz 30 juzuk Al-Quran. Kini kita tiba ke penerima utama kita pada hari ini, Emperor Syahadah kita yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi. Apabila disebut berkaitan dengan ayat-ayat dibaca di hadapannya, beliau dapat menyambungnya dengan baik. Alhamdulillah. Kini kita saksikan video istimewa bingkisan berkaitan dengan penerima kita. Dipersilakan. Lahirnya seorang Sri Kandi ketika damainya duha tanggal 19 April 2007 di Hospital Bangi Selangor merupakan cahaya mata harapan buat keluarga Muhammad Aminuddin. Anak kedua daripada 6 adik-beradik, merupakan seorang anak yang tegas dan sangat aktif. Sejak daripada kecil lagi, anak ini pintar dan sangat fokus dengan apa yang dilakukan, terutamanya dalam mengejar ilmu. Ketika beliau berada di darjah 4, anak ini sangat aktif dalam sukan bola baling dan hoki sehinggakan beliau dinobatkan sebagai olahragawati harapan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak ini melangkah masuk ke Akmal pada tahun 2019 untuk menjadi Sri Kandi Hafizah. Anak yang hebat ini menjadi luar biasa apabila berjaya menghafaz Al-Quran selama 6 bulan 14 hari. Setelah itu, pada bulan Januari 2020 hingga 25 Mac 2021, dalam tempoh 11 bulan 7 hari, beliau berjaya menghabiskan syahadah di hadapan Timbalan Menteri Yang Berhormat Ustaz Dato' Ahmad Marzuk. Di atas usaha dan kerja keras beliau, Akmal menganugerahkan Emperor Syahadah kepada Nurul Amna binti Muhammad Aminuddin. Amna ni daripada kecil dia memang pelik sikit. Dia kalau dia nak buat sesuatu, dia akan buatlah. Dia tak pernah putus asa dengan sesuatu yang dia buat. Kalau dia kata nak buat, memang dia akan buat. Kalau dia nak capai sesuatu, dia akan capai. Kalau dia kata taklah. Kita kata Amna cuba capai macam ni, apa yang kita cadangkan. Jadi dia akan berusaha lah. Perasaan saya tak sangka saya dapat. Alhamdulillah. Berdebar lah tadi. Sebelum ni kan saya dah rasa dah juga. Sekarang ni saya dah dapat piala semua tu. Alhamdulillah. Lepas tu tanggungjawab tetap ada, kena mengulang sampai mati. Sebenarnya memang tak sangka dia dapat mencapai dapat lulus ujian syahadah dia pada tahun ini. Pada sebelum Kongo ni lah, memang sebenarnya saya dah merancang awal dan Amna sendiri pun dah merancang awal. Dia kata memang nak syahadah dalam tahun ini.
Saya tak menetapkan masa-masa tertentu. Yang pastinya saya minta Amna capai syahadah. Benar, banyak kali dah saya rasa sedih. Saya tak boleh kalau orang depan kat saya. So saya akan rasa tercabar, saya sedih. Lepas tu saya kalau ada orang yang lebih depan daripada saya akan ambil tu sebagai semangat saya lah. Sebab saya biasanya tengok semangat orang. Kalau orang tu hari ni dia semangat, saya tengok dia semangat, so saya rasa lagi semangat lah. Macam tu. Jangan pernah berhenti untuk berbaik sangka kepada anak, sentiasa memberi harapan. Setiap anak ni berbeza. Kita tahu kadang-kadang anak ni mungkin taklah sebaik yang seperti yang kita harapkan. Tetapi sebenarnya ada kebaikan dia yang lain, yang rezeki yang Allah tetapkan pada dia. Saya nak ucapkan terima kasih dekat Ustazah Umi sebab guru kelas saya banyak tolong saya, tunggu saya sampai malam. Time cuti pun Ustazah Tasmid saya. Terima kasih. Lepas tu Ustaz yang jaga kelas tambahan, kelas yang ganti. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih. Lepas tu mak ayah, terima kasih. Mama dengan bapa banyak sokong saya, bagi semangat kat saya. Saya tak boleh kalau tak ada semangat diorang. Akmal hampir 4 tahun perjalanannya Akmal ini. Alhamdulillah ramai yang membuka mata turut bersama-sama dengan kita untuk meraih keberkatan melahirkan generasi hufaz yang dapat menghafal Al-Quran dalam masa yang setahun ataupun kurang. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan khususnya. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kolaborasi kita untuk mengusahakan perkara yang sama. Ramai di kalangan dermawan, hartawan, pewakaf-pewakaf yang hebat ingin mewakafkan harta di Johor. Subhanallah, kita dah terima di Johor. Di Perak juga kita dah terima. Di di Terengganu juga ada 10 hektar, ada pewakaf yang menyumbang. Subhanallah, sangat banyak. Cuma sekarang ni tanah dah cukup banyak, tapi pembangunan tu memerlukan dana yang lebih besar lagi daripada tanah. Dalam masa yang sama kita ada ramai penyumbang-penyumbang. Ada Wadnan, ada Haji Syamsul, ada ramai lagi penyumbang-penyumbang yang menyumbangkan tanah. Ada yang pakat-pakat orang-orang kampung ni, dia orang sumbangkan wang ringgit, duit hasil jual tanah untuk bagi buat bangunan, buat tanah. Kerana mereka nampak Alhamdulillah hasil usaha mereka pada hari ini. Ramai generasi anak-anak kecil, anak-anak muda yang Subhanallah membuat perkara yang luar biasa, yang selama ini hanya disebut sebagai orang-orang genius. Tapi orang hafal Quran ini semuanya genius, insya-Allah. Tapi kami yakin dan percaya insya-Allah dengan dokongan semua, saya lihat memang rakyat Malaysia memang sangat luar biasa, semangat yang luar biasa. Mereka sentiasa bersedia untuk menyumbang dalam pembangunan untuk membangunkan manusia, khususnya anak-anak dalam bidang mencapai misi mereka hafiz 30 juzuk Al-Quran. Bagi pihak Akmal, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program kita ni, terutama sekali Tati yang memberikan mengizinkan tempat ini, dan juga pihak-pihak yang lain yang juga turut menyumbang, terutama sekali ibu bapa lah yang datang dari jauh walaupun dalam suasana cengkaman yang serius, tapi mereka solid juga hadir dan bersama-sama dengan anak-anak yang berjaya, termasuk bersama dengan anak-anak yang sedang bertungku lumus untuk menyempurnakan hafazan mereka, insya-Allah.
سنسلكها وكتاب الله ينورها وكتاب الله ينورها نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذا